Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan pengurusi dan barisan Tan Kuasa Surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmat kesihatan, kelapangan dan kekuatan yang Allah kurniakan dapat sama-sama kita pada malam ini hadir ke surau dan dapat kita menyempurnakan salah satu perintah Allah dengan keadaan yang paling sempurna. Kita menyempurnakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian kita meluangkan masa untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semua amalan soleh yang telah kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi bekalan yang boleh kita bawa bertemu Allah, menjadi penyebab untuk kita mendapat rahmat Allah dan akhirnya dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebelum kita menyambung perbincangan kita berkaitan dengan alam akhirat atau khususnya tajuk neraka, lebih dahulu saya nak menjawab dua soalan asalnya dalam kuliah yang lepas yang dikemukakan oleh Tuan Haji Putra. Pertama berkaitan tentang neraka, adakah neraka yang sejuk? Yang kedua berkaitan dengan ahli neraka yang tidak terkesan dengan neraka. Baik, soalan tu cukup baik kerana kalau kita melihat buku-buku yang membincangkan tentang neraka, tak semuanya menyentuh perkara itu, iaitu ada tak tempat dalam neraka yang sejuk sifatnya. Rata-rata ayat Al-Quran dan hadis terlalu banyak membincangkan betapa panasnya neraka itu. Malah ada hadis yang sahih membincangkan seringan-ringan azab dalam neraka itu adalah ketul batu yang diletak di bawah tapak kaki ahli neraka sehingga menggelegak otaknya. Kalau kita tengok secara zahir itu, kita nampak itu paling ringan. Maknanya paling ringan juga siksaannya tetap unsurnya panas, membakar atau api neraka. Baik. Jadi persoalannya, adakah dalam neraka itu tempat yang sejuk? Tuan-tuan, bila dirujuk kepada beberapa rujukan yang muktabar, ternyata dalam banyak-banyak dalil Al-Quran maupun hadis yang membincangkan tentang neraka itu, ada satu hadis yang agak berbeza dengan hadis-hadis yang lain. Buku ataupun pandangan ulama yang mengatakan neraka ni ada tempat sejuk, pertama mereka merujuk satu perkataan dalam Al-Quran, iaitu Ghassaq, dan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Makna hadis itu sahih, cuma dia satu je. Hadis lain semua cerita tentang panasnya neraka, api neraka. Sampai ke hadis tu dia nampak lain sikit, ya? Manakala ayat Al-Quran yang menyentuh perkataan Ghassaq, maka saya merujuk satu kitab, antaranya syarah kepada hadis Imam Al-Bukhari oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ayat yang berkaitan, yang ditafsirkan sebagai neraka sejuk itu adalah ayat yang mengandungi perkataan Ghassaq.
hamiman wa ghassaqa. Perkataan ghassaq itu diterjemahkan oleh sebahagian penulis sebagai air yang terlalu sejuk. Terlalu sejuk. Walaupun begitu, Ibn Hajar Al-Asqalani berpandangan makna ghassaq seperti kita belum bincang rasanya. Ghassaq adalah cecair pekat yang mengalir keluar daripada tubuh ahli neraka kerana dibakar. Tubuh ahli neraka bila dia bakar, dia jadi macam kambing. Kita duk panggang tu, dia menitik lemak. Maka lemak itu namanya ghassaq. Pandangan itu disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai pandangan yang kuat. Manakala pandangan yang tidak kuat mengatakan ghassaq adalah cecair yang sejuk. Tetapi sejuknya juga boleh membakar. Kita pun tak dapat nak bayang. Ini pandangan Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia bawa beberapa pandangan. Jadi dia kata ada pandangan yang menterjemahkan perkataan ghassaq sebagai cecair sejuk. Sejuknya itu sampai tahap boleh bakar. Kita pun tak tahu. Yang lain pula kata sejuk yang terlampau sejuk, azab. Baik. Jadi bila kita merujuk kepada tafsir Al-Quran, ternyata masih belum kukuh. Masih belum kukuh sebab dia ditafsirkan dengan beberapa pengertian. Kalau yang tafsir kita sejuk, dia katalah neraka itu ada sejuk. Tapi majoriti mufassirun menafsirkan ghassaq itu adalah cecair pekat yang keluar daripada tubuh ahli neraka. Baik, kita letak tepi ayat tersebut. Sekarang kita tengok pula dalil daripada hadis. Ternyata hadis itu tarafnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa hadis itu? Iaitu sabda Nabi SAW, ishtakatin naru ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'di ba'da fa'adina laha binafsain nafsun fi syita wa fa'adina laha binafasain nafasin fi syita wa nafasin fi sayf fa ashaddu ma tajiduna minal haq wa ashaddu ma tajiduna minal zamharir. Baik. Hadis ini Nabi menceritakan bagaimana neraka mengadu kepada Allah Ta'ala. Kata neraka, Rabbi akala ba'di ba'da. Wahai Tuhanku, bahagian-bahagian dalam aku ini, makna dalam neraka itu, dia sampai memakan antara satu sama lain. Maknanya kalau mara api itu sampai tahap dia merebak, terlebih. Kalau panas, terlampau panas, dia marak ke tempat lain. Akala ba'di ba'da, sebahagian daripada aku ni memakan sebahagian yang lain. Fa'adina laha binafasain. Lalu Allah izinkan kepada neraka dengan dua hembusan. Nafasin fi syita, satu hembusan pada musim sejuk. Wa nafasin fi sayf, satu hembusan pada musim panas. Maka fa ashaddu ma tajiduna minal har, maka kamu akan mendapati bila satu hembusan pada musim panas itu, kamu akan mendapati waktu itu tersangat panas. Manakala hembusan pada musim sejuk itu akan menyebabkan kamu mendapati waktu itu teramat sejuk. Maka daripada hadis ini datanglah perbincangan para ulama. Bila dirujuk pandangan Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri yang menguraikan hadis tersebut, maka Ibn Hajar sendiri berpandangan bahawasanya dalil ataupun hadis ini adalah bukti bahawasanya dalam neraka itu ada tempat sejuk. Tempat sejuk itu sifatnya azab. Bukan sejuk biasa, tetapi sejuk yang sampai tahap boleh memisahkan isi daripada tulang itu. Terlampau sejuk. Sebab tu ada yang menafsirkan sejuk yang sampai tahap membakar, makna menyeksakan. Sejuk menyeksakan. Begitu juga beberapa pandangan ulama yang lain, walaupun di sana ada juga yang mempersoalkan bagaimana neraka, tempat yang panas tiba-tiba ada tempat yang sejuk. Jadi pandangan yang lebih selamat, kita tak payah cuba menafsirkan perkara tersebut, kita tinggalkan pada Allah. Hadis ini hadis yang sahih, maka kita terimalah seperti mana yang Nabi sebut.
ada tempat dalam neraka ni terlampau sejuk sampaikan terpaksa dikeluarkan sikit kesejukan itu. Dan tempat yang panas tu, biasalah neraka kita bincang, bila terlampau panas maka dikeluarkan sedikit panasnya itu. Walaupun para ulama menyatakan yang Nabi sebut itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan musim panas dengan musim sejuk kita. Ada yang ulama kata dia perkara ghaib yang kita tak tahu apakah hakikatnya. Jadi kalau kita rujuk hadis ni, satu je hadis ni. Hak lain tak ada. Yang dok cerita neraka sejuk ni tak ada. Satu hadis ni. Tapi oleh kerana hadis ni sahih, ulama terpaksa satu menghuraikan, yang kedua ada yang cuba tafsirkan dalam bentuk yang lain, tetapi banyaknya menerima ada satu tempat dalam Jahannam itu yang sifatnya azabnya berbentuk teramat sejuk. Azab. Tuan-tuan yang pernah pergi ke overseas dalam musim sejuk, saji memang sejuk itu satu azab dah. Patah lagi dalam neraka yang sifatnya azab. Kita nak pergi lebih jauh, saya tak berani. Walaupun saya merujuk beberapa kitab lain tentang neraka, tak sentuh benda tu. Tak sentuh. Seolah ulama sendiri pun berhati-hati, takut salah dari sudut huraian. Baik. Itu yang pertama. Ini pun maklumat baru untuk saya. Yang kedua berkaitan, ada tak ahli neraka yang tidak terkesan dalam neraka? Ini pun soalan yang kalau kita dengar kali pertama macam nak reject dah soalan tu. Kan? Sebab ahli neraka tu tempat azab. Patut masuk, memang dia rasalah azab tu. Tapi bila saya rujuk-rujuk, saya jumpa satu pandangan, satu hadis yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan juga Al-Baihaqi rahimahumullah. Hadis itu menceritakan tentang ada 4 golongan manusia yang mereka ini kufur, mati dalam keadaan kekufuran, tetapi mereka berhujah depan Allah Ta'ala. Satu, orang yang buta, orang yang pekak. Yang kedua, orang yang gila. Yang ketiga, orang yang nyanyuk. Dan yang keempat, golongan ahlul fatrah. Ahlul fatrah, mereka yang hidup antara dua nabi dan jaraknya terpisah jauh. Ajaran nabi yang dulu pun dah habis dah, terlupa apa semua, tapi nabi baru belum lagi sampai. Dia terputus antara dua tempoh yang lama. Baik. 4 golongan manusia ni masing-masing berhujah depan Allah. Kenapa mereka jadi kufur? Kenapa mereka tak beriman? Yang pekak dia kata, ya Allah, dia tak mendengar syariat itu. Dia pekak, dia tak mendengar. Dia menggunakan hujah, dia tak mendengar itu, dia tak beriman. Yang gila pula, dia kata syariat tu sampai dalam keadaan orang melontarkan aku ni dengan najis. Mana dia gila. Ya? Dia gila. Yang ketiga pula yang nyanyuk. Yang nyanyuk ni kata dia tak mampu berfikir. Yang keempat, golongan ahlul fatrah. Maka bagi tahu terputus syariat itu, tak sampai pada mereka. Lalu di akhir hadis itu Nabi berkata, demi Tuhanku, bahawa diri Muhammad itu di tangannya. Makna pada kekuasaan Allah. Nabi bersumpah dengan nama Allah. Nabi kata, kalau mereka masuk ke dalam api neraka, nescaya neraka itu akan menjadi sejuk dan selamat untuk mereka. Guna perkataan kalau. Mana kalau ni belum masuk lah. Tak apa. Bila kita rujuk satu lagi hadis, riwayat Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani, awal hadisnya sama, di akhirnya berbeza. Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, sesiapa yang masuk ke dalam api neraka tersebut, golongan 4 golongan tadi, bila mana mereka ni mati dalam keadaan tidak beriman, maka mereka sendiri sukarela masuk ke neraka. Sesiapa yang masuk ke dalam api neraka, maka api neraka tersebut menjadi sejuk dan tidak menjadi apa-apa kepada mereka. Dan bagi yang enggan masuk dalam neraka, mereka akan dicampak ke dalam api neraka yang panas. Jadi kalau nak rujuk soalan Tuan Haji tu, ni agak complicated sikit masalah ini. Sebab tu ulama pun jarang bahas. Tapi oleh kerana ditanya,
kita cuba lihatlah penyelesaiannya. Jadi 4 golongan ni Allah bagi baik, di kalangan kamu siapa yang nak masuk neraka sebab kekufurannya? Ada yang sukarela masuk. Yang sukarela masuk ni ternyata neraka itu sejuk untuk mereka dan Allah keluarkan selepas itu masuk ke dalam syurga. Bagi yang enggan masuk dalam neraka, maka dia dilempar masuk ke dalam neraka yang sifatnya apinya panas. Baik. Perkara ini jarang kita jumpa dibincangkan sebab kategori hadis tersebut. Bila mana ulama membahaskan hadis tersebut kategorinya lemah, ada ramai yang mengkategorikan hadis itu lemah tarafnya, maka mereka tinggalkan hadis tersebut tanpa dibuat hujah. Jadi berkemungkinan yang haji rujuk itu merujuk kepada perkara ini. Jadi kita nak cakap lebih lanjut pun saya tak berani sebab perkara ghaib. Jadi setakat yang kita boleh sebut, kita boleh faham daripada hadis, kita terima setakat itu. Boleh tuan-tuan Jadi hadis yang kalau ada orang kata neraka tu ada tempat yang sejuk, kita dah cerita malam ni ada ulama yang berpandukan hadis itu berpandangan sedemikian. Kita tak payah berbahas, tak payah apa. Sebab benda ni benda ghaib. Mereka ijtihad, mereka memahami daripada hadis tersebut. Ada juga di kalangan ulama yang dia menghuraikan dalam bentuk yang lain, dalam arti kata neraka itu tetap panah. Hak sejuk tu nanti dicerita, dia urai dalam bentuk lain. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kita sambung kuliah kita berkaitan dengan penghuni neraka yang tidak kekal. Penghuni neraka yang tidak kekal. Kita sebut pada tuan-tuan dulu, golongan ahli neraka ni terbahagi pada 2. Satu yang kekal selama-lamanya pun sama juga. Dia sebut selama-lamanya, tak payah bahas lebih daripada itu. Stop, serah pada Allah. Dan yang kedua yang akan masuk dalam neraka untuk satu tempoh masa yang Allah kehendaki, pun kita tak tahu lama mana. Mengikut jenis-jenis kesalahan yang dia buat, dalam satu tempoh yang Allah kehendaki masuk dalam neraka. Dan kita bawa contoh-contoh kesalahan yang dikaitkan terus dengan neraka. Bukan kata kesalahan ini saja, tak, banyak lagi. Cuma ini contoh kesalahan-kesalahan yang Nabi sebut dikaitkan langsung dengan neraka. Jadi golongan yang tidak kekal dalam neraka ni golongan ahlul tauhid. Orang yang beriman tetapi pada masa yang sama ahlul ma'asi, ahli maksiat. Baik. Kita sambung. Kita dah bincang sampai menyokong kezaliman atau orang yang zalim. Malam ni kita sambung lagi jenis-jenis kesalahan yang dikaitkan dengan neraka, iaitu perempuan yang tidak menutup aurat. Dia sebenarnya masalah tutup aurat ni laki perempuan sama. Cuma dalam hadis tersebut menceritakan tentang perempuan dan juga penguasa yang zalim. Apa dia hadisnya? Kata Nabi SAW, "Simfani min ahlin nar lam arahuma." Ada 2 golongan ahli neraka yang aku tak pernah tengok di dunia ni. Benda tu datang kemudian. Zaman Nabi tak berlaku benda tu. Apa dia? Qaumun ma'ahum siyad ka'adna bil baqar yadribuna bihan nas. Pertama, satu golongan yang dalam neraka ni, golongan yang pada tangan mereka ada cemeti dan mereka pukul sesuka hati orang. Maknanya ni kita kata penguasa yang zalim. Orang yang ada kuasa, dia menzalimi orang sesuka hati dia. Dia bebas pukul siapa sahaja sebab dia ada cemeti itu. Dia ada kuasa, bebas dia nak buat apa sahaja. Yang kedua, nisaun kasiyat ariyat. Yang kedua, kata Nabi, aku melihat golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Mumilat, ma'ilat, jalan dalam keadaan lenggang-lenggok. Ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Atas kepala mereka ada bonggol, seperti bonggol unta itu. Dia buat sanggul naik ke atas. Kan kita tengok cerita-cerita Arab tu, dia suka buat begitu kan. Baik. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Golongan itu, kata Nabi, golongan perempuan itu tidak mencium, tidak masuk syurga, malah tidak cium bau syurga. Walaupun bau syurga itu daripada jarak yang jauh sudah dapat dikesan baunya. Ini golongan yang Nabi kaitkan terus dengan neraka. Perempuan dari sudut aurat, berpakaian.
Pakaian tapi telanjang. Jadi kita kena balik pada persoalan asas, kenapa kita berpakaian itu dan bagaimana kita berpakaian. Tujuannya adalah untuk menutup aurat. Dan apa syarat menutup aurat? Supaya sempurna tuntutan syarak pada berpakaian tadi. Pada golongan mukminat, golongan muslimat, kena beri sedikit penekanan. Sebagai contoh, masalah sanggul, kan? Sanggul biasanya dibuat di belakang. Kalau boleh sanggul itu pun jangan kita pinkan di bawah, supaya nanti dia akan berbentuk sanggul tadi. Tujuan berpakaian nak menutup hatta bentuk-bentuk yang ada pada wanita tadi, dan juga lelaki pun sama. Jadi jangan kita buka ruang supaya nampak bentuk ataupun orang dijadi menggambarkan sesuatu pada kita daripada pakaian kita itu. Baik. Jadi tak menutup aurat dan penguasa yang zalim. Seterusnya, yang menyeksa haiwan. Ini pun ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Uridat alayya an-nar", dibentangkan depan aku neraka. "Fara'aitu fiha imra'atan min bani Israel tu'adzabu fi hirratin laha." Aku lihat ada seorang perempuan daripada Bani Israel sedang diseksa dengan sebab kucing yang dipelihara. Ini cerita akan datang. Akan datang. Maknanya Nabi melihat sesuatu yang akan datang, neraka dan penghuninya. "Rabatatha falam tut'imha walam tadakha ta'kul min khashashil ard hatta matat jau'an." Perempuan ni dia bela kucing dan dia ikat kucing tu. Dia tak lepas daripada ikatan untuk kucing ni pergi cari makan. Akhirnya kucing tu mati. Maka perempuan ini dikira menzalimi kucing tersebut. Maka dengan sebab itu dia diseksa di dalam neraka. Ini dengan sebab menyeksa haiwan. Jadi yang kata menyeksa ni adalah makhluk yang bernyawa. Makhluk yang bernyawa. Manusia, binatang, itu dikira seksa kalau kita dengan cara yang zalim mematikan binatang itu, atau dengan kecuaian kita menyebabkan mati binatang, maka itu dikira sebagai satu kezaliman. Manakala makhluk yang tidak ada roh, dia tak kira sebagai azab ataupun seksaan. Sebagai contoh, pokok. Kadang-kadang kita ikat pokok tu macam-macam. Kita nak jadi ranting dia jadi cantik, kita pun ikat dia, atau kita tebang ranting dia. Kalau kita nak matikan dia, kita buang kulit sekeliling, kita tebuk lubang, letak racun. Adakah itu zalim? Dia tak kira menyeksa pokok. Sebab pokok tidak ada roh. Yang rasa sakit nak mati ni yang ada roh, termasuklah binatang. Jadi yang ni pun kita kena awasi. Kalau menyeksa binatang pun begitu akibatnya, apatah lagi orang yang menyeksa orang lain. Apatah lagi yang diseksa tu pula orang soleh. Maka dia jadi lebih utama, lebih dahsyat azabnya. Jadi kalau kita nak ambil seksa haiwan ni, banyak kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita hari ni. Antaranya, kita bela ikan dalam akuarium. Ikan akuarium yang kita tak bagi makan, ikan tu mati. Ataupun kita balik beberapa hari, kita tinggal menyebabkan ikan itu lapar, akhirnya mati, sebagai contoh. Maka itu juga dikira sebagai zalim. Jangan kita pandang kecil. Atau binatang yang memang Nabi benarkan untuk kita bunuh, atau Nabi suruh bunuh, tetapi kita bunuh dengan cara yang menyeksakan, juga dikira zalim. Sebagai contoh, kita kata cicak, kan? Cicak memang ada arahan dalam hadis untuk kita bunuh cicak. Sebab itu agak unik. Sebab Nabi sebut, innahu kana yanfuqu ala nari Ibrahim. Sebab cicak ni, zaman Nabi Ibrahim, dia salah satu makhluk yang meniup api yang untuk membakar Nabi Ibrahim. Kalau kita renung, apa sangatlah tiupan cicak ini. Tapi nak cerita, walaupun sedikit sumbangan kita kepada perkara yang zalim, tetap dikira kita terlibat sekali dengan kezaliman tersebut.
Cicak kalau dia tiup tak jejah apa pun api itu. Tapi nak cerita, tu cerita kisah lama Nabi Ibrahim. Maka Allah ataupun Nabi SAW menyuruh kita bunuh cicak. Baik, bunuh yang bagaimana? Bunuh yang bagi dia cepat mati. Jadi kalau kita dah tangkap cicak tu, sengaja kita putuskan ekor dia dulu dan sebagainya, seksa dia, maka itu tetap dikira sebagai penyiksaan. Kalaulah kita memang tak sengaja nak lebih cicak tu, susah. Kadang-kadang kena ekor dia saja kan. Itu tak disengajakan. Kita dah buat paling baik untuk nak bunuh tapi tak kena, sebagai contoh. Itu di luar daripada kesengajaan. Tak apalah. Tapi kalau sengaja kita seksa, tak boleh. Macam juga tikus. Memang makhluk yang boleh dibunuh sebab dia merosakkan. Tapi bagaimana cara kita bunuh tikus? Sekira-kira pada pandangan kita, itulah cara yang terbaik yang kita boleh bunuh dia dan yang paling cepat mati. Jangan sampai kita menyeksa dia. Tak tahulah sekarang orang dia bila dapat tikus dalam sangkar tu dia buat apa? Dia jemuk tengah panas. Bila jemuk tengah panas, tuan-tuan, adakah zalim ataupun tidak? Nak mati dalam keadaan panas kan? Kita tak tahulah, tak boleh tanya tikus itu macam mana. Tapi kalau kita tengok tu pun rasa kesian. Kalau ada cara lain bagi cepat mati, gunalah cara itu supaya dia lebih cepat mati. Kita tak seksa dia. Baik, itu bab haiwan. Jadi kalau nak bela, bagilah hak kepada haiwan tersebut. Kalau kita rasa anak-anak kita pun susah nak jawab depan Allah, tak payahlah duk berat-berat nak pergi bela lagi binatang-binatang lain. Sebab yang kita bela tu semua menjadi tanggungjawab kita depan Allah. Makan, minum dia semua. Jadi kalau nak tak mau membebankan diri kita, tak payahlah nak pergi tambah lagi benda-benda lain dalam rumah tu. Kalau kita boleh jaga sungguh-sungguh, silakan. Baik. Kemudian dosa orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini pun dikaitkan juga dengan neraka. Walaupun nampak macam benda tu kecil tetapi besar sebenarnya. Nabi SAW menyatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan Ibn Hibban serta Al-Hakim. Nabi kata, siapa yang mempelajari satu ilmu, yang ilmu tu sebenarnya untuk nak capai keredaan Allah, dipelajari untuk kita nakkan keredaan Allah, tapi dia belajar ilmu tu sebab nak habuan dunia. Di sini ada perbahasan. Ada ilmu-ilmu yang memang kita belajar untuk lillahi ta'ala. Maknanya sebagai contoh ibadah yang kita buat, ilmu-ilmu agama yang nak bawa kita dekat dengan Allah, kenal Allah, capai redha Allah. Maka ilmu-ilmu ini memang kita belajar lillahi ta'ala, sebab Allah mewajibkan kita. Tak ada pilihan, kita kena belajar. Tapi ada juga ilmu alat. Ilmu alat ni ilmu-ilmu dunia, kejuruteraan ke apa semuanya. Maka ada sebahagian ulama mengatakan tak termasuk dalam hadis ni. Sebab memang kita belajar itu untuk kemahiran-kemahiran tertentu dalam pengurusan hidup kita di dunia. Namun begitu ada ulama yang dipukul rata semua sekali. Sebab semua asal ilmu itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama sekali kita harapkan daripada kita belajar itu adalah keredaan Allah. Tapi kalau mula-mula niat tak betul dah, niat nak supaya orang sanjung dia, supaya dia jadi kaya raya dan sebagainya, maka kata Nabi SAW, orang tersebut tidak mencium bau syurga pada hari kiamat. Tidak mencium bau syurga pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi kata, man fa'ala dzalika fannarun nar. Siapa yang buat begitu, maka nerakalah. Sebab tu penting kita tanya diri kita, kenapa kita mari kuliah agama. Nak membetulkan. Tak salah untuk kita betulkan balik. Mungkin ada yang tak jelas dan kenapa kita belajar. Pertama sekali, ini tuntutan Allah kepada kita, fardu ain. Bab-bab agama untuk kesempurnaan ibadah, kesempurnaan makrifah, yang tu wajib hukum dia. Kesempurnaan makrifah maknanya kita nak kenal Allah.
Ilmu yang bawa kita kenal Allah, hukumnya wajib. Ilmu yang membawa kesempurnaan ibadah, hukumnya wajib. Maka tidak boleh tidak kita kena mengaji. Ini perintah Allah. Kalau kita ada niat begitu, maka itu lillahi ta'ala. Kita buat itu kerana Allah. Tapi kalau kita belajar memang kerana semata-mata nak berdebat dengan orang, maka di situ tak termasuk atau termasuk dalam larangan Nabi SAW. Baik. Kemudian orang yang minum daripada cawan emas dan perak, ini pun samalah, dia bermegah-megah. Allazi yashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang minum daripada bekas emas dan perak, emas dan perak ni tak boleh nak dibuat bekas minum, bekas makan, ya. Sesungguhnya dia telah memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Yang dia minum tu Allah akan ganti di akhirat kelak dengan api neraka ke dalam perutnya. Baik. Dan yang seterusnya, bunuh diri. Ni antara yang dikaitkan dengan neraka lah, ya. Bunuh diri ni pun tuan-tuan, jangan kata bunuh diri, bercita-cita untuk mati dengan sebab musibah pun dah haram dah, apatah lagi bunuh diri. Sebab tu dalam kitab At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi mula-mula sekali dia bincang bab larangan bercita-cita untuk mati dengan sebab musibah. Musibah menimpa diri dia, keluarga dia atau harta benda dia, dia bercita-cita kalau macam ni baik aku mati saja. Hukumnya dah haram ketika itu. Apatah lagi orang yang ambil jalan bunuh diri, lagi beratlah. Sebab tu bunuh diri ni dosa besar. Baik. Cuma dalam masalah bunuh diri ni kita serah pada Allah Ta'ala. Sebab ada ruang-ruang yang kita tak tahu hakikat yang sebenarnya orang yang bunuh diri itu. Tambah sekarang ni macam-macam kita kata helah yang berlaku. Ada orang yang dah dibunuh, digantung, kononnya dia mati bunuh diri. Maka kita pun tengok, kita hukumkan apalah dia ni bunuh diri. Dan yang kedua, ada orang yang dia tak bunuh diri, tapi terbunuh diri dia, kan? Sebagai contoh, bukan senang orang nak bunuh diri tu, dia tak ambil sekali fikir terus buat keputusan. Dia lama difikir tu. Walaupun tali gantung tu dah letak kat leher dia, dia tetap berfikir waktu tu, nak teruskan ke tidak, teruskan ke tidak, teruskan ke tidak, tergelincir kerusi itu. Faham? Itu keputusannya. Dia dalam nak belum buat keputusan lagi, nak bunuh diri ke tidak. Ataupun orang acah-acah keluar daripada tingkap, kan? Tujuan dia supaya kekasih dia balik pada dia. Dia acah-acah, dalam duk acah tu salah pegang tingkap tu, terjun ke bawah. Kita pun kata Masya Allah, dia ni bunuh diri, dosa besar. Jadi dalam bab bunuh diri ni ada perkara-perkara halus yang menjadi rahsia dia dengan Allah, dan kita tak tahu. Sebab tu jangan kita aibkan, kita tohmah, kita su'uzzan, kita serah pada Allah. Tapi bagi orang yang benar-benar bunuh diri dia, kita boleh baca hadis berkaitan dengan bunuh diri. Hadis yang sahih, antaranya Nabi SAW bersabda, Alladhi yakhniqu nafsahu bi khanaqiha yakhniquha finnar, walladhi yat'anuha finnar. Siapa yang bunuh diri dalam keadaan dia menggantung diri dia, dalam neraka nanti salah satu azab dia digantung, sebagaimana dia bunuh diri dengan menggantung diri dia. Dan siapa yang tikam diri dia, dia bunuh diri dengan cara tikam, maka dalam neraka bentuk azab dia kena tikam. Dia sengaja cari penyakit, dalam neraka dia akan tikam. Dalam hadis yang lain, siapa yang naik tempat tinggi terjun ke bawah. Yang Nabi sebut ni benda yang berlaku hari ni. Maka dalam neraka nanti pun sama, dia akan naik tempat tinggi terjun, lagi naik tempat tinggi terjun. Itu bentuk azab. Jadi tuan-tuan, bila Nabi kaitkan bunuh diri dengan neraka, maknanya ini adalah dosa besar, dosa besar. Baik. Timbul persoalan, bukankah mati itu urusan Allah? Bukankah mati itu urusan dia? Nak bunuh diri pun kalau Allah kata tak mati, tak mati kan? Habis macam mana ni kata istilah bunuh diri? Soalnya dia boleh mematikan diri dia. Yang berdosa besar itu usaha dia untuk mematikan. Soal mati ke tidak tu tetap urusan Allah. Ada yang terjun tapi hidup.
Ada yang makan racun tapi tak mati. Tapi usaha dia, keputusan dia untuk menamatkan kehidupan dia, itu dosa besar. Dosa besar. Cuma Allah lebih tahu kenapa orang ni patut mati, kenapa yang ni tidak patut mati. Allah lebih tahu sebab Allah Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Kita tak mampu nak menjangkau hikmah di sebalik itu. Kita serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita tengok pula tentang penghuni neraka. Baik. Penghuni neraka. Tadi tentang yang kekal dan yang tidak kekal. Contoh-contoh dosa yang mereka buat. Sekarang ni kita nak lihat sedikit tentang penghuni neraka. Pertama, perbandingan antara ahli syurga dengan neraka. Yang mana yang lebih ramai? Ya. Yang kedua, siapa yang lebih ramai dalam neraka tu, laki ke perempuan? Dan yang ketiga, bagaimana saiz tubuh ahli neraka? Baik. Pertama kita tengok dulu tentang perbandingan antara ahli neraka dan ahli syurga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannah fattaba'u illa fariqam minal mu'minin." Iblis ni, dia tidak ada kuasa sebenarnya ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Pada hamba Allah, Iblis hanya berkuasa nak menggoda dan mengajak. Iblis sendiri dia tidak ada satu kepastian yang dia berjaya ataupun tidak untuk goda anak Adam. Tetapi bila mendapati ramai yang ikut dia, yang ni yang sebut ni, saddaqa alaihim iblisu dhannah, Iblis mendapati sangkaannya tepat terhadap mereka, yakni manusia. Dia goda aja. Tiba-tiba ramai yang ikut. Maka itulah yang dia nak, meramaikan golongan yang akan masuk neraka bersekali dengan dia, illa fariqam minal mu'minin, kecuali segolongan daripada orang beriman. Bila sebut begitu, ayat tu menggambarkan betapa sedikitnya ahli syurga itu berbanding dengan ahli neraka. Ramai yang ikut iblis ataupun syaitan itu. Baik. Ada satu hadis yang cukup menggerunkan. Tapi hadis ni kita kena tengok sampai habis. Hadis yang cukup menggerunkan, saya tak terjemah hadis ni, saya terjemah secara direct macam inilah. Hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Pada hari akhirat Allah berkata kepada Adam alaihissalam. Allah kata, "Ya Adam, wahai Adam." Lalu Adam menjawab, "Labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik." Aku sahut seruanmu ya Allah, segala kebaikan itu ada padamu ya Allah. Maka ketika tu Allah berkata, "Akhrij ba'san nar." Wahai Adam, keluarkan daripada zuriatmu satu golongan yang akan dimasukkan dalam neraka. Lalu Nabi Adam bertanya, "Wa ma ba'sun nar?" Siapakah atau apakah yang engkau masukkan ya Allah dengan golongan yang akan masuk dalam neraka? Maka ketika itu Allah berkata, "Min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in." Iaitu dalam kalangan 1000 orang, 999 masuk ke neraka. Mana 1000 seorang masuk syurga, 999 lagi masuk neraka. Kalau kita berhenti macam ni, balik tidur pun tak boleh nak. 1000 seorang. Baik. Fa'indahu yashibus saghir, kata Nabi, ketika itu budak kecil pun berubah. Nak cerita takut tuan-tuan. Dalam ramai-ramai ni siapa yang seorang? Kalau perempuan mengandung, akan gugur kandungannya. Nak cerita dahsyatnya. Bila sampai kita dengar keputusan begitu, 1000 orang, 999 masuk neraka, seorang selamat. Maka pastinya kita akan berdebar, kita ni layak tak seorang itu. Baik. Bila Nabi sebut begitu, sahabat-sahabat gelisah. Sebab kota tu agak sukarlah kita nak mencela. 1000 seorang selamat. Maka ketika tu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wa ayyuna dhalikal wahid." Sahabat dia jadi bimbang, bunyi bising masing-masing bercakap. Maka ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah di kalangan kami yang seorang tu?"
Ada tak di kalangan kami yang masuk yang seorang tu? 1000 orang, 999 masuk neraka, seorang selamat. Hak seorang tu ada tak di kalangan kami ni? Nampak? Kita lihat para sahabat ni dia begitu sungguh-sungguh ghairah bila Nabi sebut tentang syurga, dan begitu takut bila Nabi sebut tentang neraka. Ini menunjukkan keimanan mereka itu tinggi. Betul-betul mereka percaya. Sebab kita dalam bincang bab neraka pun kita boleh senyum gelak lagi. Tapi para sahabat bila Nabi sebut begitu, timbul rasa betul-betul takut. Sebab tuan-tuan, kita nak bagi ada perasaan bila kita bincang satu-satu perkara. Bila kita bincang tentang ahli neraka, jangan duk rasa aku ni tak masuk golongan tu, aku ahli syurga. Bila bincang golongan ahli syurga, kita pun senyum, aku adalah salah seorang. Tuan-tuan, kita takut yang kita duk bincang ni bukan orang lain. Yang kita duk sebut ni bukan orang lain. Tentang diri kita, wal'iyazubillah. Kalau kita ada perasaan begitu, baru main perasaan takut tu. Duduk bincang ni takut-takut yang 999 tu, kita salah seorang tu, wal'iyazubillah. Kena ada perasaan begitu, baru kita boleh menghayati satu-satu peringatan daripada Allah dan Rasulnya. Baik. Bila Nabi tengok sahabat-sahabat dah mula panik, maka Nabi pun berkata, bersabda, absyiru, bergembiralah, tenang, jangan takut. Fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfa. Ni. Nabi kata tenang, sebab yang kata 999 itu Ya'juj Ma'juj, kamu yang seorang tu. Maknanya hadis ini menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah zuriat Adam alaihi salam. Makna manusia. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Palestin, pergi ke Bait Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi gereja. Nak masuk gereja tu dia ada pintu kecil, kita kena tunduk. Bagi kita orang Islam, masuk jangan tunduk, masuk mengiring. Masuk mengiring macam tu. Memang orang Kristian akan marah. Dia kata no, dia suruh kita tunduk. Sebab bila kita tunduk pintu, kita paling salib besar ke atas. Tanpa kita sedar, bila kita tunduk, berarti kita tunduk kepada salib tu. Dia nak yang itu. Masuk nak kena tunduk, mengiring. Kita masuk. Orang Islam masuk begitu. Baik. Dalam tu, dia ada satu tempat. Ini mengikut mereka lah. Tempat kelahiran Nabi Isa dan sebagainya. Dalam tu, ada satu tempat sedemikian. Baik. Dalam gereja itu, ada mereka buat rupa Ya'juj dan Ma'juj. Gog and Magog. Ya'juj dan Ma'juj, mereka buat muka haiwan yang aneh. Macam seolah-olah makhluk asing lah. Begitu. Ya. Sebenarnya pandangan yang muktamad, pandangan yang kuat, Ya'juj dan Ma'juj ini juga keturunan Adam alaihissalam. Dia bukan macam cerita Israiliyat yang kata, minta maaf, macam air mani Nabi Adam yang jatuh ke tanah jadi Ya'juj. Tidak. Cuma Allah jadikan Ya'juj Ma'juj ni sedikit berbeza dengan sifat kemanusiaan manusia yang biasa. Itu biasa. Kita pernah tengok tak orang yang jahat, dia boleh tangkap orang kerat-kerat tanpa ada perasaan apa. Ramai dia bunuh. Budak-budak yang dia tangkap, dia sembelih sebagainya. Kan pelik, padahal dia manusia. Ya'juj Ma'juj Allah jadikan mereka sedikit berbeza dengan manusia biasa. Allah jadikan mereka zalim, jahat sebagai ujian, fitnah di akhir zaman. Jadi Ya'juj Ma'juj ni bila dia keluar, dia akan merosakkan, bukan sekadar membunuh, merosakkan apa yang mereka jumpa. Pokok pun dia tebang. Jahat. Sampai satu tahap angkuhnya mereka, bila mereka nampak siapa pun tak boleh cabak mereka ni. Nabi Isa ada waktu tu bersama dengan umat Islam. Nabi Isa naik ke atas bukit bersama umat Islam yang beriman. Naik duduk atas bukit, bersembunyi. Ya'juj Ma'juj masa tu berleluasa, tak ada siapa cabak mereka. La yudani li ahadin minal alamin. Siapa pun tak boleh cabak mereka ni. Jahat dan banyaknya mereka. Sampai satu tahap, tuan-tuan boleh rujuk, ada hadis berkaitan dengan perkara ini. Sampai satu tahap mereka jadi takabur. Maka kata qatalna man fil ard, halumma falnaqtul man fis sama. Kita dah bunuh semua yang ada atas muka bumi ni. Sekarang jom kita bunuh pula yang di langit. Sampai takabur tu. Hak di langit tu siapa? Allah.
Kita bunuh pula langit. Dunia ni tak ada siapa dah boleh cabak kita. Lalu mereka pun dalam hadis kata, mereka ambil anak panah, pakat-pakat panah ke langit. Anak panah itu senjata. Sama ada kita nak kiaskan senjata moden hari ini, ataupun nak ambil sebagaimana disebut pun tidak ada masalah. Sebab akhir zaman kita tak tahu. Barangkali kembali kepada senjata-senjata tradisional. Siapa tahu? Sebab yang lain tu dia semua banyak keperluan dia. Kalau dah kilang senjata tutup, kilang peluru tak buat peluru, kereta kebai minyak tak ada, apa semua tu nak bergerak macam mana, lah kali dia terpaksa kembali kepada senjata-senjata tradisional. Tidak mustahil. Ataupun kita kiaskan kepada senjata semasa pada waktu itu. Hala ke atas, pakat-pakat tembak, pakat-pakat panah ke atas, maka Allah nak memperbodohkan mereka. Anak panah hak jatuh tu, ujung dia ada darah. Bila tengok anak panah tu darah, pakat-pakat gembira. Mereka kata, qatalnallah, kita dah bunuh Allah. Ni nak kita jahat, bodoh pun dia, macam-macam lah. Untuk Ya'juj dan Ma'juj. Sebab itulah mereka ini ahli neraka. Ramai. Baik. Tapi jangan gembira lagi. Dia ada hadis kedua. Hadis ni nak cerita hak ramai masuk tu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Hadis yang kedua, saya tak tulis kat sini, ada dalam kitab ni. Hadis yang Nabi memberi pula nisbah dalam 100 orang, 99 masuk ke neraka, seorang masuk ke syurga. Hadis itu juga hadis yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan seru Adam alaihi salam. Lalu Nabi Adam ni dia akan tinjau umat dia. Dia tengok fatara zurriyatahu, dia tengok umat dia yang ramai, zuriat dia. Lalu Allah perintahkan, wahai Adam, keluarkan daripada zuriatmu ahli neraka. Lalu Nabi Adam bertanya, kam ukhrij, berapa banyak ni yang aku nak keluarkan? Hadis ni adalah riwayat Imam Bukhari. Berapa banyak yang aku nak keluarkan? Maka ketika itu Allah berkata, akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in. Keluarkan daripada 100 orang 99 yang akan masuk ke neraka, seorang yang akan selamat. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, inilah nisbah sebenar di kalangan kita. Tapi kalau campur Ya'juj dan Ma'juj, dia jadi nisbah 1000. 999 ke neraka, seorang selamat. Sebab Ya'juj Ma'juj ni ramai. Sama ada kita nak ambil Ya'juj Ma'juj ni secara majaz, simbolik, atau nak ambil secara hakiki, terpulanglah. Tapi kalau kita lihat para ulama yang tradisional ini, mereka mengambil makna yang hakiki. Manakala yang moden sikit, mereka cuba untuk berkias atau majazi, simbolik. Ya'juj Ma'juj tu kepada kaum yang zalim, jahat. Ada yang kata mereka lah, apa sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam, kita tak tahu mana satu yang betul. Tapi kalau kita dengar cerita hadis menceritakan Ya'juj Ma'juj ni, dia lebih kepada Ya'juj Ma'juj ni memang makhluk yang berbeza sikit dengan manusia dari sudut sifat dan kejahatannya. Baik. Sebab cerita Zulkarnain tu begitu detail. Kalaulah Ya'juj Ma'juj tu dia simbolik, takkan Allah cerita begitu detail bagaimana Zulkarnain dia nak buat tembok antara Ya'juj dan Ma'juj dan manusia. Begitu detail, ambil besi, letak antara dua bukit, cairkan besi tu, lah kali letak pula tembaga, nak jadi cerita jadi satu bentuk yang begitu kukuh dan kuat supaya nak halang makhluk ni daripada keluar dan merosakkan. Jadi cerita tu agak terperinci. Kalau kita nak buat secara simbolik, kita kena simbolikkan juga kisah Zulkarnain itu. Apa maksud dia letak besi, apa? Kalau tak boleh kita nak simbolikkan segala-galanya, kembali kepada asal makna hadis tersebut. Itu lebih selamat. Sama juga kisah tentang Dajjal. Kita lihat banyak sangat tafsiran tentang Dajjal ni dalam bentuk simbolik. Dajjal mata satu. Saya dengar pula satu pandangan kata, Dajjal mata satu tu adalah, dia kata, skrin TV. TV tu Dajjal yang merosakkan mata satu. Sebab dia kan skrin tu satu.
Jangan tengok Dajjal mata satu saja. Banyak lagi hadis lain kisah tentang Dajjal. Hak lain tu nak buat simbolik macam mana? Macam mana nak kaitkan yang lain tu dengan TV tu? Jadi tak boleh juga kan? Sebab Dajjal ni kalau dia kata dia pergi satu tempat tak beriman dengan dia kata, bila dia marah maka serta merta akan jadi kering kontang. Tu nak urai macam mana pula nak kait dengan TV tu? Jadi kita kalau nak simbolikkan sesuatu, jangan tengok satu hadis saja. Kena tengok semua hadis yang berkaitan, baru kita boleh tengok semua ni boleh jadi tak simbolik tersebut. Kalau tak boleh, kita kembali kepada asal. Memang makhluk yang namanya Dajjal itu sedemikian rupa. Baik. Kenapa ahli neraka lebih ramai daripada ahli syurga? Pertama, ramai yang tidak beriman. Kan? Tuan-tuan cuba tengoklah. Kalau selalu kita sebut, yang sekarang ni yang kita kategorikan sebagai umat Muhammad berapa bilion yang sedang hidup? Berapa jumlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih kurang 2 bilion. Tak. Kristian pun lebih kurang sama, selebihnya agama yang lain. 2 bilion daripada 8 bilion bilangan manusia itu. 1/4. Maknanya 3/4 lagi kalau mati dalam keadaan tidak beriman, ke mana mereka? Itu secara mudah. Baik. Yang kedua, di kalangan orang beriman tu sendiri pun macam-macam celaru hak Islam dia. Ada Islam yang dah sesat, ada yang kata Islam tapi mengikut milah Abraham sebagai contoh. Ada yang Syiah Ghulah melampau sesat yang dah gugur akidahnya. Macam-macam. Semua ni mendakwa mereka Muslim. Dan di kalangan orang Islam tu pula ada yang tidak beramal dengan, ada yang tidak ikhlas. Jadi makna kita tolak-tolak, kita dapat sedikit gambaran bagaimana perbandingan antara ahli neraka dengan ahli syurga. Maka ahli neraka itu jauh lebih ramai daripada ahli syurga. Sebab tu kita kena rasa bimbang, rasa takut. Mudah-mudahan kita tak masuk golongan itu. Yang mengikut hawa nafsu, yang tidak beramal, yang amalannya ditolak kerana tidak ikhlas. Jadi macam-macam. Jadi bila kita tengok sebab-sebab ni, maka kita akan dapat sedikit kesimpulan bahawasanya ahli neraka itu jauh lebih ramai daripada ahli syurga. Baik. Dan yang terakhir malam ni kita nak tengok siapa yang lebih ramai, lelaki ke perempuan. Yang ni mungkin dia sensitif sikit. Mungkin ada orang dia pejuang wanita ke apa, dia tak puas hati yang ni. Asyik-asyik perempuan je kena kan. Ni saya nak bawa hanya menyampaikan apa yang Nabi sampaikan. Lebih baik kita tahu sekarang daripada kita terkejut nanti kemudian. Yang mana yang tak puas hati, dia tak masuk golongan ni. Tak masuk golongan ni. Ya? Nabi SAW bersabda ketika mana selesai daripada sembahyang Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Selesai daripada khutbah itu, Nabi melalui sekumpulan muslimat. Lalu Nabi pun bersabda, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna. Wahai golongan nisa, perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar, karena aku diperlihatkan banyak yang dalam neraka itu daripada jenis kamu, mana perempuan. Dan jangan kita pula duk rasa ni kita selamatlah perempuannya. Tak. Ni nak cerita ramai, ya. Lalu golongan mukminat ni dia nak tanyalah apa sebabnya. Wa bima ya Rasulullah, kenapa jadi begitu wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Pertama, masalah lidah. Masalah lidah. Tukthirnal la'na makna kamu ni banyak nak maki hamun, laknat. Lidah tu dia tak boleh kontrol. Termasuk jugalah masalah nak cerita keaiban orang ke lidah. Hak laki pun ada juga. Cuma nak cerita ni untuk perempuan. Wa takfurnal ashir. Yang kedua, takfurnal ashir ni dihuraikan, ada dua huraian. Pertama, yang derhaka kepada suami, itu yang pertama. Huraian yang kedua, yang menafikan kebaikan yang dibuat oleh suami dia. Sebagai contoh, barangkali saya pernah sebut pada tuan-tuan, hujan turun, isteri dia penat-penat sidai baju kat ampaian, hujan turun. Hak suami duduk tengok TV, tak angkat baju kat ampaian.
Jadi marah isteri dia kata, abang ni tak pernah tolong saya angkat baju. Padahal pernah angkat, cuma waktu tu je tak angkat. Tapi oleh kerana marah dia kata, engkau tak pernah pun buat benda baik. Dia nafikan kebaikan yang pernah dibuat oleh suami dia. Maka ni kita tak kata semua perempuan lah, tak semua perempuan, tapi ada yang berbuat sedemikian. Bila dia marah, dia nafikan kebaikan-kebaikan yang ada, dia nak kira puas perasaan. Baik. Kemudian di banyak hadis ni, bukan satu kokok lah orang petikaikan tu satu je, ada banyak hadis menunjukkan isyarat sedemikian, yang perempuan itu lebih ramai dalam neraka. Baik. Banyak lagi tuan-tuan kalau nak dikaitkan masalah-masalah yang anak perempuan kita perlu dididik seawal mereka itu kecil. Masalah auratnya, masalah sebab, masalah solatnya. Kalau tuan-tuan buat survey di sekolah, minta maaf, ni saya nak rujuk pada anak-anak kita yang sudah baligh, anak perempuan. Kadang-kadang dah suci dah dia, tapi sengaja dia lengah-lengahkan. Dia tak mandi sampai habis waktu tu. Waktu berikutnya baru dia mandi untuk solat. Sedangkan kalau dia suci dalam waktu tu dikira wajib pada dia. Dia kena mandi dan solat. Ramai orang sengaja dia lengah-lengahkan. Dia buat relax, dia pun tak ambil peduli. Sampai beberapa waktu baru dia. Ini juga satu tuan-tuan kecuaian yang kena tekan kepada anak-anak kita. Baik, kita tengok. Bukan berarti perempuan ni jahat, tidak, ya. Sebab di sana kita tak nafikan ramai orang perempuan yang mendahului lelaki masuk ke dalam syurga. Malah ada perempuan yang Nabi sifatkan sebagai sempurna. Perempuan yang Nabi sifatkan sebagai sempurna, iaitu Asiyah binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid, Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad. Ini 4 wanita yang Nabi sebut sebagai sempurna. Nak cerita, mereka jauh lebih hebat daripada orang lelaki ini. Baik. Jadi inilah antara sebabnya dosa lidah, dosa tidak mentaati suami. Selain itu, perempuan juga Allah anugerahkan mereka emosi dan jiwa yang halus, lembut, sesuai dengan seorang ibu. Cuma emosi yang halus lembut ini kalau tak dibatas dengan iman, dia mudah berlebih-lebihan. Tuan-tuan, kalau ditanya, minta maaf, kalau ditanya anak-anak gadis yang dah terlanjur mengandung, ya, bila mengandung baru dia tak boleh sembunyi, akhirnya mereka masuk rumah-rumah kebajikan dan sebagainya. Lagi tak mengandung, kadang-kadang berterusan maksiat tersebut. Ini kita nak, tuan-tuan cuba tanya, ramai di kalangan gadis-gadis ini, mereka tak niat nak berzina semasa mereka keluar. Mereka tak niat berzina. Mereka nak berjumpa dengan kekasih tu, boyfriend. Tetapi oleh kerana yang laki ni berjaya untuk mainkan emosi dan perasaan, dan akhirnya terlanjur. Nampak, tuan-tuan? Dia sudah emosi dan perasaan. Kalau laki dia guna apa? Mengayat ke apa? Dia bagi ayat power sikit saja. Emosi yang dah halus, dia mudah terkesan dengan perkara yang sedemikian. Bila tidak disandarkan, dibataskan dengan iman. Hak laki ni memang dia keluar tak cari peluang lah. Dia duduk fikir je macam mana cara. Perempuan tak, dia atas dasar sayang, atas dasar nak berjumpa. Jadi oleh kerana yang laki ni pandai untuk mainkan perasaan, akhirnya berlaku perzinahan. Nak cerita perasaan yang halus. Itu juga boleh kita kaitkan dengan hadis akhir zaman. Sikit gitu tuan. Hadis akhir zaman, yang mana ramai yang ikut Dajjal itu, selain daripada Yahudi, adalah golongan wanita. Itu adalah hadis, golongan wanita. Sampaikan peristiwa akhir zaman ni, bila mana berlaku peperangan antara orang Islam dan bukan Islam. Peperangan akhir zaman ni besar-besaran, sebelum Dajjal muncul. Ketika tu orang Islam semakin menang, sikit demi sedikit marah.
Dalam keadaan demikian timbul satu fitnah, penipuan. Ada orang kata Dajjal dah keluar, menjadikan tentera Islam ni berundur. Masing-masing berundur, bukan takut Dajjal. Masing-masing berundur nak balik ke rumah masing-masing supaya nak jaga isteri dan anak-anak dia jangan keluar. Ya. Takut nanti kalau mereka keluar, mereka akan ikut Dajjal tu. Sebab Nabi dah sebut dah, ramai yang ikut itu di kalangan wanita. Sebab apa? Sebab dipengaruhi dengan kuasa yang ada Dajjal itu. Nampak benda luar biasa. Dajjal walaupun dia tidak handsome, dalam hadis memang sebut kecacatan Dajjal itu, tapi orang boleh mengaku kata dia Tuhan. Mata ni jadi buta. Buta bukan kata dia boleh lihat, tapi dia tak nampak kecacatan itu sebab dia nampak kehebatan yang ada pada Dajjal itu. Bila Dajjal kata turun hujan, serta-merta turun hujan. Dia pergi satu kampung yang gersang. Kalau kamu beriman dengan aku, kamu akan dapat segala. Beriman on the spot waktu tu. Jadi subur tempat. Dia tak nampak dah kecacatan, dia nampak kehebatan akhirnya yang itu menguasai dirinya. Akhirnya dia pun mengaku ni Tuhan. Jadi masalah emosi. Sebab emosi itu anugerah. Hak laki pula dia tak diberikan emosi begitu. Kalau tidak masalah. Tak diberi emosi begitu. Sebab tu kita kalau bab jaga anak, sejam tu rasa macam sehari dah. Kalau isteri kita dia pergi kursus ke apa kan, ada program, cuba jagalah 2-3 jam lagi suami akan telefon, bila nak balik ni, tak habis lagi ke? Tapi kalau kita keluar, isteri tak telefon. Jadi tu nak beza. So emosi Allah jadikan sebagai anugerah ibu. Dengan anugerah itulah Allah angkat golongan wanita ini, sehingga mana syurga pada anak-anak itu terletak pada ibunya. Baik. Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat ni dulu. Nanti insya-Allah kuliah akan datang, kita sambung pula bagaimana saiz tubuh ahli neraka. Bagaimana saiz tubuh ahli neraka. Wallahu a'lam. Saya buka lah kalau ada perbincangan. Silakan. Hadis berkaitan dengan Dajjal. Baik, agak panjang, saya cuba ringkaskan. Cerita tu agak panjang daripada Tamim Ad-Dari, yang asalnya belum Islam. Masa tu dia ahlul kitab, belum lagi Islam. Dia beriman selepas tu. Dia menceritakan mereka ni adalah satu pelayaran atas kapal, tiba-tiba datang ombak yang kuat, pukul mereka. Akhirnya kapal mereka ni terdampar di sebuah pulau. Mereka pun tak tahu pulau tu kat mana. Baik. Dan di pulau tu mereka lihat perkara-perkara yang pelik. Pertama, bila mereka turun dari kapal itu, mereka lihat satu makhluk yang tak dapat dikenali mana depan, mana belakang. Sebab bulu yang terlampau banyak. Mana tak tahu mana depan, mana belakang. Bulu tu sama. Kan? Makhluk tu namanya Jassasah. Baik. Jadi makhluk ni pun, bila sampai Tamim Ad-Dari dan beberapa rombongannya, yang mereka belum Islam waktu tu, mereka jumpa Jassasah ni bagi tahu, pergi masuk kuil lama itu. Di dalam sana ada seseorang sedang menanti kamu. Ada seseorang sedang menanti kamu. Lalu mereka pun masuk. Bila mereka masuk, mereka nampak satu makhluk yang terikat. Tangan sampai ke lehernya, kaki sampai ke lutut. Terikat. Maka ketika itu berlakulah dialog. Ya, dialog. Dan ternyata makhluk ni, dia saiz badan dia besar. Bukan besar sampai melampau besar, tidak. Tapi besar daripada saiz kita manusia biasa. Dahsyatnya makhluk ni sebab dia boleh tahu apa yang berlaku. Dia tanya, dah muncul ke Nabi yang terakhir? Berkata, dah. Adakah orang ikut dia? Ya, orang ikut dia. Dia kata, Nabi kata, orang akan perangi dia. Kat tasik sana ada ayak, dah ada. Nanti tasik tu akan kering. Pokok dekat bisan tu dah berbuah ke? Dah. Dia boleh bagi tahu apa yang akan berlaku. Maka last sekali daripada dialog yang banyak itu, dia berkata, sudah hampir masanya untuk aku keluar bertemu dengan kamu. Maka dialog tu habis begitu. Tamim Ad-Dari ni naik pula kapal, dan takdir Allah, akhirnya Allah kembalikan mereka itu kepada jalan yang betul. Akhirnya mereka sampai ke semenanjung Arab. Tamim Ad-Dari ni dia sampai ke Madinah, berjumpa dengan Nabi dalam keadaan dia belum Islam. Lalu dia pun cerita benda tu. Bila dia cerita begitu, Nabi pun
panggil semua duduk dalam masjid dan dengar cerita Tamim Ad-Dari. Lepas tu Nabi kata, bukankah aku dah cerita kepada kamu tentang Dajjal? Jadi seorang Nabi beritahu, itulah Dajjal. Jadi dia berada di sebuah pulau dalam keadaan terikat, belum sampai masa dia untuk keluar. Cerita Dajjal ni kita kena ada relate sikit dengan kisah Ibn Sayyad atau Safi, seorang budak di Madinah yang Yahudi, yang dia membaca mentera-mentera. Kena banyak kisah dia. Cuma soalan tadi, iya, maknanya merujuk kepada hadis tu, begitulah yang zahirnya. Sampai masa nanti dia akan keluar. Wallah. Sila tu Haji. Ya. Tu tadi ulasan daripada yang kita sebutlah berkaitan dengan emosi tu. Sebab tu Nabi sebut perempuan itu dicipta daripada tulang yang bengkok itu kan. Kalau kita kasar, dia akan patah. Kalau kita biak terus, dia akan terus bengkok. Maka kena guna hikmah, kebijaksanaan. Itulah tuan. Ya, insya-Allah. Ya. InsyaAllah. Baik, itu tak perlu ulasan apa dah. Betul tuan. Sebab tu Nabi kata, yang paling baik di kalangan kamu adalah yang paling baik dengan keluarga. Nak tengok orang tu baik ke tidak, jangan tengok dengan kawan-kawan. Dengan kawan dia boleh belanja 3 meja tu. Balik dengan isteri pesan suruh beli sikit pun kedekut nak beli balik. Dengan kawan boleh belanja, isteri nak minta RM50 nak berkira. Semalam dah bagi dah. Dia tu kena. Jadi nak tengok baik ke tidak kita ni, tengok kita dengan keluarga. Kata Nabi, akulah yang terbaik dengan keluarga aku. Tengok bagaimana masya-Allah sayang Nabi kepada Aisyah dan isteri-isteri Bani. Jadi mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita bincangkan ini ada manfaatnya, peringatannya untuk diri saya yang pertamanya dan diri kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.